Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan subjek kaedah mengajar bagi kumpulan 1 set 49, iaitu pensyarah bagi subjek ini ialah Dr. Muhammad Syazwan bin Zainal. Saya selaku ketua kumpulan Muhammad Najib bin Abdul Hamid, Izzah Nashita binti Muhammad Asri, Siti Nur Fahanah binti Rahmat, Nurul Syamimi binti Abdul Ghani dan Nur Fakihah Alia binti Nur Hazam. Subjek yang telah kami pilih adalah subjek pendidikan Islam tingkatan 2 bagi tajuk Puasa Benteng Diri. Standard kandungan 4.12 merumuskan kefahaman tentang puasa serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Baik, ini rancangan pengajian harian RPH bagi saya iaitu Muhammad Najib bin Abdul Hamid, nombor matrik P158929 bagi subjek pendidikan Islam tingkatan 2 tajuk Puasa Benteng Diri. Standard pembelajaran 4.12.1 menyatakan maksud hukum dan dalil puasa. 4.12.2 syarat wajib dan syarat sah bagi puasa. Objektif bagi tajuk ini ialah yang pertama, murid mengetahui makna, kefarduan, hukum dan dalil ibadah puasa menurut Islam dan kesihatan. Nombor 2, mengetahui syarat-syarat sah seseorang Muslim itu berpuasa. Dan yang ketiga, memahami syarat wajib bagi seseorang Muslim itu sebelum berpuasa. Baiklah, yang seterusnya ialah kriteria kejayaan. Murid dapat memahami secara jelas dan menjelaskan maksud ibadah puasa dan dalil yang mewajibkan puasa bagi setiap Muslim. Yang kedua ialah murid boleh menyatakan dan menghuraikan kriteria syarat wajib dan syarat sah puasa. Plot pertama iaitu set induksi yang memakan masa 5 minit. Murid diterangkan makna puasa daripada sudut bahasa dan istilah menggunakan teknologi iaitu media Canva. Murid diminta membaca bersama-sama makna tersebut secara jelas sambil diperhatikan oleh guru. Yang seterusnya dalam paparan Canva tersebut juga diterangkan dalil berkaitan ibadah puasa. Yang terakhir daripada pemahaman murid-murid, subtopik akan dikembangkan dengan tajuk lain iaitu syarat wajib dan syarat sah puasa pada langkah yang seterusnya. Dalam langkah pertama memakan masa 5 minit, murid ditayangkan dengan selingan video ringkas mengenai sejarah kefarduan puasa. Dalam tayangan tersebut, hukum dan dalil mewajibkan ibadah puasa turut ditayangkan. Bagi memastikan murid memberikan fokus berkenaan tayangan tersebut, soalan trivia akan ditanya kepada murid yang terpilih. Langkah kedua memakan masa 10 minit. Paparan Canva menyenaraikan beberapa pilihan syarat-syarat wajib bagi seseorang itu berpuasa. Merujuk kepada pilihan-pilihan tersebut, guru akan memberikan peluang kepada murid untuk memilih jawapan yang sesuai. Bagi jawapan yang betul dan menjadi jawab, pujian dan ganjaran kecil akan diberikan kepada mereka. Langkah ketiga, memakan masa 10 minit. Murid akan dipaparkan melalui tayangan video mengenai syarat sah puasa. Tiap-tiap murid akan diberikan helai kertas pada ketika ini. Mereka diminta untuk menyenaraikan kembali syarat-syarat sah puasa tersebut. Masa diberikan kepada mereka sebanyak 2 minit sahaja untuk mereka menjawab. Sebaik sahaja masa tamat, guru akan memberikan jawapan yang betul. Dan akhir sekali, penutup memakan masa 5 minit melalui penggunaan teknologi iaitu melalui tayangan video dan Canva. Murid didedahkan dengan lebih jelas mengenai pengertian puasa. Daya pemikiran dan ingatan murid juga diuji dengan soalan trivia dan kuis interaktif setelah tayangan video selesai. Dan guru itu bertindak sebagai pembelacara dengan menyatakan dan memberikan refleksi dan membetulkan kesalahan yang telah murid lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah Nashita binti Muhammad Asri, P155155 dan saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 2 yang bertajuk Puasa Benteng Diri. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah merumuskan kefahaman tentang puasa serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Dan standard pembelajaran yang saya akan bentangkan adalah 4.12.3 iaitu menyatakan rukun puasa dan 4.12.4 menjelaskan sunat puasa. Terdapat 3 objektif bagi PDP ini. Yang pertama, menyatakan 2 rukun puasa. Yang kedua, senaraikan perkara yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, menjelaskan 3 perkara sunat puasa. Dan kriteria kejayaan yang telah dilaksanakan bagi menjayakan objektif tersebut ialah yang pertama,
murid dapat menyatakan lafaz niat puasa berserta maknanya dengan lancar. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 7 daripada 9 perkara yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, murid dapat menghuraikan sunat-sunat puasa berserta contoh dengan baik. Bagi fokus pengajaran pula, saya menggunakan strategi pembelajaran bermakna dan kontekstual serta perbincangan dalam kumpulan. Nilai murni yang diterapkan ialah bekerjasama, bersyukur, disiplin diri dan patuh pada arahan guru. Manakala, elemen merentas kurikulum (EMK) yang saya tekankan termasuk bahasa, TMK dan nilai murni. Dan kemahiran berfikir yang diterapkan pula ialah menjana idea, menganalisis, membuat hubung kait, menilai dan membuat keputusan. Seterusnya, untuk set induksi yang telah dijalankan selama 5 minit, guru telah memulakan dengan menayangkan gambar berbuka puasa dan video pada skrin projektor kepada murid mengenai perkara yang membatalkan puasa. Ini bertujuan untuk menarik minat murid dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka. Yang kedua, guru meminta pelajar untuk berkongsi pandangan awal dan pengalaman tentang berpuasa serta menanyakan soalan kepada murid. Iaitu apa yang mesti kita lakukan supaya puasa kita sah. Dan yang kedua, selain daripada kita menahan lapar, apa lagi yang perlu kita jaga? Aktiviti ini dapat membantu murid bersedia secara mental untuk topik yang akan dipelajari. Seterusnya, bagi langkah 1 yang telah dijalankan selama 7 minit, terdapat 2 aktiviti yang telah dijalankan, iaitu yang pertama, guru menayangkan paparan video ringkas mengenai rukun puasa dan sunat puasa. Yang kedua, murid diminta untuk mengingati sekurang-kurangnya 7 daripada 9 perkara yang membatalkan puasa. Langkah ini saya kaitkan dengan inovasi pengajaran yang saya bangunkan, iaitu penggunaan video interaktif. Video ini bukan sahaja menarik minat murid, malah membantu mereka untuk lebih faham mengenai rukun, sunat dan perkara yang membatalkan puasa dengan lebih visual. Seterusnya, langkah 2 yang telah dijalankan selama 9 minit, terdapat beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan, iaitu guru memaparkan video sunat berpuasa dan meminta pelajar untuk mengingati perkara sunat ketika sahur dan berbuka. Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid. Seterusnya, murid diminta untuk menyenaraikan 5 daripada 7 ibadah pada waktu siang dan malam dalam bentuk peta minda di dalam kertas kosong yang telah disediakan oleh guru secara berkumpulan. Guru juga telah membahagikan murid kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 6 murid. Yang terakhir, murid diminta untuk mengongsikan sekurang-kurangnya 3 amalan sunat dengan situasi kehidupan secara berkumpulan. Langkah ini saya kaitkan dengan penggunaan video interaktif dan peta minda berfokuslah. Selain daripada dengan penayangan video ni, ia bukan sahaja dapat menarik minat murid, malah ia juga membantu pelajar untuk mudah ingat dan mudah faham dengan perkara sunat ketika sahur dan berbuka. Dan bagi peta minda pula, ia boleh menjadikan murid dapat mengorganisasi maklumat secara berstruktur dan kolaboratif sejajar dengan strategi pembelajaran bermakna dan kontekstual. Baik, untuk langkah ketiga yang telah dijalankan selama 6 minit, guru akan menayangkan beberapa soalan di skrin melalui Padlet untuk menggalakkan murid berfikir dan berbincang secara berkumpulan. Jadi dalam masa 6 minit, murid akan bekerjasama menjawab soalan-soalan tersebut dan setiap kumpulan akan dihantar wakil untuk berkongsi jawapan di hadapan kelas. Guru juga akan memberi markah sebagai ganjaran kepada jawapan yang tepat dan pantas. Inovasi yang saya bawa dalam sesi ini ialah penggunaan Padlet sebagai platform interaktif, bukan sahaja untuk paparan soalan tetapi juga sebagai ruang perbincangan digital murid. Ia dapat meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan kolaboratif. Sebagai penutup, guru telah bertanya beberapa soalan reflektif kepada murid seperti apakah 2 perkara yang kamu telah pelajari hari ini dan bolehkah kamu sebutkan rukun puasa dan sunat berpuasa beramai-ramai. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan pemahaman mereka terhadap topik puasa benteng diri. Seterusnya, guru juga merumuskan isi penting dengan menekankan kepentingan memahami rukun dan sunat puasa agar ibadah dapat dilakukan dengan sempurna.
Inovasi penggunaan Padlet sepanjang sesi juga membantu murid mengekspresikan idea mereka secara terbuka selain menjadikan sesi lebih interaktif dan kolaboratif lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Farhinda binti Rahmat, P1576998 akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH Modul Inovasi Berintegrasikan Teknologi bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 2 yang bertajuk Puasa Benteng Diri. Standard pembelajaran yang dipilih adalah 4.12.5 menjelaskan perkara-perkara makro sewaktu berpuasa, 4.12.6 menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan 4.12.7 menjelaskan jenis puasa. Berikut merupakan objektif yang terdapat di dalam RPH saya. Yang pertama, murid dapat membezakan perkara-perkara makro sewaktu berpuasa dengan perkara yang membatalkan puasa dengan tepat secara berkumpulan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan dan membezakan jenis-jenis puasa dengan sempurna secara berkumpulan. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 perkara yang makro, membatalkan dan jenis-jenis puasa secara individu. Seterusnya, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid menyenaraikan dan mengklasifikasikan perkara-perkara makro sewaktu berpuasa dengan perkara yang membatalkan puasa melalui slide yang ditayangkan dan aktiviti dalam kumpulan. Yang kedua, murid menjelaskan dan membezakan jenis-jenis puasa melalui tayangan video dan aktiviti dalam kumpulan. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 perkara makro, batal dan jenis-jenis puasa melalui lembaran kerja yang diberikan. Seterusnya, kita masuk pada isi pelajaran. Set induksi yang dirancang adalah selama 5 minit. Aktiviti yang saya rancang adalah murid ditayangkan slide Canva yang diminta oleh guru tentang situasi puasa seorang pelajar yang bernama Ali. Murid diminta untuk membaca dan memahami dengan teliti serta menumpukan sepenuh perhatian kepada slide tersebut. Murid diberikan rangsangan untuk berfikir tentang jawapan bagi 3 jenis soalan yang tertera di paparan slide. Daripada jawapan murid, guru mengaitkan dengan tajuk puasa yang akan dipelajari iaitu yang pertama, perkara makro sewaktu berpuasa, perkara yang membatalkan puasa, jenis-jenis puasa. Seterusnya, langkah 1 selama 5 minit. Aktiviti yang dirancang adalah murid ditayangkan slide Canva nota bertepuh yang disediakan oleh guru tentang perkara makro dan perkara yang membatalkan puasa. Murid diberikan penjelasan dengan lebih mendalam tentang topik yang diajarkan. Murid juga dijelaskan tentang perbezaan antara perkara yang makro sewaktu berpuasa dan perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya, guru membuat sesi soal jawab ringkas untuk memastikan murid memahami topik tersebut. Seterusnya, langkah 2 selama 5 minit. Aktiviti yang dirancang, murid ditayangkan video tentang jenis-jenis puasa yang berdurasi 3 minit, iaitu minit ke 1.50 hingga 4.50 dari laman sesama YouTube channel Jasmine Amin. Selesai tontonan video, guru menerangkan dengan lebih jelas tentang 4 jenis puasa, iaitu puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. Seterusnya, guru membuat sesi soal jawab ringkas untuk memastikan murid faham tentang topik jenis puasa. Antara soalannya adalah berikan 2 jenis puasa, berikan 2 hari yang haram berpuasa. Kemudian, langkah yang terakhir iaitu langkah 3 selama 10 minit. Aktiviti yang dirancang adalah murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diberikan penerangan tentang tata cara kuis yang akan dijalankan. Guru menggunakan aplikasi Wheel of Names untuk memutarkan soalan berkaitan dengan perkara makruh, batal dan jenis puasa secara rawak. Terdapat 36 pernyataan di dalam aplikasi Wheel of Names dan guru menyediakan ruangan jawapan di aplikasi Padlet untuk murid memindahkan jawapan mereka daripada aplikasi Wheel of Names. Sebagai contoh, murid memutarkan soalan di Wheel of Names dan beroleh ayat pernyataan tentang puasa pada Hari Raya Aidilfitri yang merupakan jenis puasa iaitu haram puasa. Maka, murid perlu memindahkan jawapan tersebut di Padlet pada ruangan haram puasa. Setiap murid dikenahi menjawab soalan dan boleh dibantu oleh ahli kumpulan yang lain. Dan kemudian, murid diberikan kesimpulan oleh guru tentang topik pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, penutup selama 5 minit. Aktiviti yang dirancang, murid diberikan pujian oleh guru bagi sesi kuis yang dijalankan tadi. Murid diberikan nasihat rumusan secara kognitif dan sosial oleh guru
untuk sentiasa peka dengan perkara makruh, batal dan jenis puasa. Murid diberikan lembaran kerja secara individu untuk menguji kefahaman individu mereka. Di dalam lembaran kerja tersebut, murid diarahkan untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 jawapan yang berkaitan dengan perkara makruh, batal dan jenis puasa tanpa melihat buku teks sebagai rujukan. Dan akhir sekali, murid diarahkan untuk menjawab dan menghantar lembaran kerja tersebut kepada guru sebelum pulang ke rumah. Kaedah penyampaian yang saya gunakan dalam RPH ini adalah: yang pertama, slide Canva tentang situasi puasa seorang pelajar bernama Ali yang digunakan di set induksi. Yang kedua adalah slide Canva berterbrih tentang perkara makruh dan batal puasa yang digunakan di langkah 1, dan seterusnya tontonan video YouTube dari channel Jasmine Amin tentang jenis-jenis puasa yang digunakan di langkah 2. Modul inovasi yang saya pilih adalah tayangan video YouTube dan juga slide Canva yang dibina sendiri oleh guru. Akhir sekali, kaedah pentaksiran yang saya gunakan dalam RPH ini adalah di langkah 3 dan penutup, iaitu yang pertama, aplikasi Wheel of Names untuk memutarkan soalan secara rawak kepada murid. Yang kedua, aplikasi Padlet untuk memindahkan dan memasukkan jawapan murid sama ada ianya perkara makruh, batal atau jenis-jenis puasa. Dan yang ketiga, lembaran kerja yang disediakan oleh guru sendiri untuk menguji kefahaman murid secara individu. Modul inovasi yang saya pilih adalah aplikasi Wheel of Names dan aplikasi Padlet. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajian harian RPH. Nama saya Nurul Syamimi binti Abdul Ghani, nombor matrik P155898. Subjek hari ini adalah pendidikan Islam tingkatan 2, iaitu tajuk puasa benteng diri. Seterusnya saya akan masuk kepada standard pembelajaran, iaitu 4.12.8 menjelaskan golongan yang diharuskan berbuka puasa, 4.12.9 menjelaskan golongan yang wajib qada fidyah dan kifarah puasa. Seterusnya, kita masuk pula kepada objektif pertama, iaitu menjelaskan sekurang-kurangnya 2 golongan yang wajib bergantikan puasa. Yang kedua adalah menyatakan sekurang-kurangnya 3 golongan yang diharuskan berbuka puasa dengan betul. Yang ketiga adalah membina poster digital berkaitan golongan berbuka dan qada puasa melalui Canva. Seterusnya, kriteria kejayaan yang pertama adalah murid dapat menjawab soalan lisan dengan betul, murid dapat menghasilkan 1 poster digital secara berkumpulan, dan akhir sekali murid dapat memuat naik jawapan dalam word-word yang dengan lengkap. Set induksi 5 minit. Dengan menggunakan projektor dan juga komputer, guru menayangkan video dan gambar dari YouTube tentang seorang pesakit, musafir dan ibu mengandung. Guru meminta pelajar memerhatikan gambar dan video tersebut. Guru mengemukakan soalan, apakah persamaan antara individu dalam gambar ini? Mengapa mereka diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa? Pada langkah pertama, iaitu 8 minit, guru menjelaskan puasa benteng diri sebagai ibadah yang menjaga hati dan tingkah laku serta menahan diri daripada lapar dan dahaga. Berdasarkan buku teks pendidikan Islam tingkatan 2, guru memberikan penjelasan menyeluruh tentang idea orang yang diberi kelonggaran untuk berbuka puasa. Langkah kedua iaitu 10 minit. Guru mengajar pelajar menggunakan platform Woodward dan memberi mereka pautan untuk mengakses kuis interaktif. Mereka bermain kuis secara individu untuk mengenal pasti golongan yang harus berbuka puasa. Guru mengulas jawapan yang betul dan memperbetulkan sebarang kesilapan yang mungkin timbul. Pada langkah ketiga, iaitu selama 5 minit, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan harus ada selama 4 atau 5 orang. Setiap kumpulan diberikan 1 kategori golongan, iaitunya musafir, orang sakit, ibu mengandung, orang tua uzur yang telah dipelajari tadi. Tugasan tersebut adalah murid perlu menghasilkan poster digital menggunakan Canva.
Poster mesti mengandungi nama golongan yang dibincangkan, sebab kenapa golongan ini dibenarkan berbuka puasa. Akhir sekali penutup, 5 minit. Guru mengajak murid merumuskan pengajaran hari ini dengan bertanya, apakah hikmah Allah memberikan golongan untuk berbuka puasa kepada golongan tertentu? Guru menekankan nilai syukur dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melalui hukum-hukum Islam. Guru menekankan betapa pentingnya berterima kasih kepada Allah dan kasih sayangnya terhadap hamba-Nya melalui hukum-hukum Islam. Semua pelajar menerima penghargaan daripada guru atas usaha aktif mereka. Kaedah penyampaian pertama yang saya gunakan adalah menggunakan buku teks pendidikan Islam tingkatan 2 kerana memberikan penjelasan menyeluruh tentang idea orang yang diberi kelonggaran untuk berbuka puasa. Yang kedua adalah dengan menggunakan tangkap layar tayangan video pendek dari YouTube, iaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang diharuskan berbuka puasa. Kaedah pentaksiran yang saya guna pakai semasa pengajaran di dalam kelas adalah dengan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan, iaitu membuat poster Canva, iaitu mesti mengandungi nama golongan yang dibincangkan tadi. Kaedah kedua adalah menggunakan aplikasi WordWall digunakan sebagai menjalani aktiviti brainstorming, iaitu dengan mentafsir ataupun menilai kefahaman seseorang pelajar tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fakihah Alia binti Nur Azam, P156578 akan membentangkan modul inovasi bagi subjek pendidikan Islam tingkatan 2 yang bertajuk Puasa Benteng Diri, iaitu keistimewaan bulan Ramadan dan hikmah bulan Ramadan. Terdapat beberapa standard pembelajaran, iaitu menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan, menerangkan hikmah berpuasa dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan, menerangkan kelebihan puasa dari sudut sains, melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna secara beradab dan istiqomah. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pertama, murid dapat memahami keistimewaan bulan Ramadan. Kedua, murid dapat belajar mendisiplinkan diri pada bulan Ramadan. Dan ketiga, murid dapat menjaga akhlak dan percakapan. Kriteria kejayaan. Guru menganjurkan tadarus Al-Quran bagi membantu pelajar memahami keistimewaan bulan Ramadan. Guru membuat senaman ringan di dalam kelas sebelum atau selepas waktu belajar yang panjang. Guru membuat aktiviti permainan kata berhikmah bersama pelajar di dalam kelas agar menjaga akhlak dan percakapan. Set induksi. Set induksi yang saya rancang adalah melalui tayangan video berkenaan dengan topik keistimewaan bulan Ramadan dan hikmah bulan puasa. Aktiviti yang dilakukan oleh guru adalah memulakan kelas dengan memberi salam dan bacaan doa. Murid diberi penerangan tentang keistimewaan bulan Ramadan dan hikmah bulan Ramadan melalui tayangan video pendek. Langkah 1. Murid diberi penerangan tentang definisi maksud, keistimewaan bulan Ramadan dan hikmah puasa. Aktiviti yang dilakukan oleh guru di dalam kelas adalah membuat sesi soal jawab bersama murid berkenaan dengan topik keistimewaan dan hikmah puasa. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam sesi soal jawab adalah menggunakan buku teks. Langkah 2. Guru memberi penjelasan tentang hikmah berpuasa. Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah dengan murid dibagi kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi tugasan untuk menjawab soalan menggunakan platform poster digital Canva untuk membuat sesi soal jawab bersama murid. Guru meminta murid untuk berkongsi penerangan dan pemahaman mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Contoh soalan yang boleh ditanya adalah, apakah keistimewaan bulan Ramadan? Apakah hikmah bulan puasa? Langkah 3. Guru menerangkan kelebihan puasa dari sudut sains. Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah guru membuat aktiviti eksplorasi, fakta, sains dan sunnah kepada murid menggunakan pendekatan sesi sembang bersama murid.
Murid diberikan masa selama 3 minit untuk menjawab soalan yang diberi. Fokus yang dilakukan di dalam kelas adalah strategi pendekatan berpusatkan murid dan kemahiran berfikir adalah pemikiran kritis. Penutup. Guru merumuskan tentang pelaksanaan ibadah puasa dengan sempurna secara beradab dan istiqomah. Penerangan yang dilakukan di dalam kelas adalah guru menerangkan tentang pelaksanaan ibadah puasa dengan sempurna. Guru memberi rumusan tentang pemahaman topik yang diajar. Kaedah penyampaian. Kaedah penyampaian yang saya buat adalah menggunakan poster Canva bagi menarik minat pelajar. Sesi soal jawab bersama murid bagi membantu murid lebih memahami topik tersebut dan satu tayangan video pendek. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.